Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sirih junjung adat budaya, gambir pinang semua diikat. Salam Kuala Pem di ruang maya, warisan Nusa bersama martabat. Aksara disusun, menjadi madah, bicara dilontar, penuh hemah. Kampus KBM, ilmu dimarah, dikongsi bersama, minda bercambah. Selamat menyertai kolokial pemantapan Bahasa Melayu dan pertandingan inovasi bagi Kuala Pem 2022 anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On dan Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Kolokium ini berlangsung selama 2 hari iaitu bermula 20 Julai hingga 21 Julai 2022 secara dalam talian. Tema Kolokium 2022, Pemantapan Penyelidikan Bahasa Melayu dan Inovasi Peneraju Kecemerlangan Pendidikan. Bagi pihak penganjur, kami mengalu-alukan kebersamaan dan keberadaan para pembentang serta para peserta secara maya dalam menjayakan Kolokium bagi tahun 2022. Sidang maya yang dihormati, untuk makluman semua, sebanyak 9 kajian ilmiah yang akan dibentangkan menerusi saluran bilik 1 ini. Pembentangan tersebut merangkumi subtema yang telah ditetapkan. Baiklah. Sesi pembentangan akan dimulakan. Peringatan untuk hadirin sekalian, pastikan mikrofon sentiasa ditutup semasa video pembentangan dimainkan. Majlis dengan berbesar hati mempersilakan pembentang yang pertama iaitu Nur Amira Suhada binti Zainuddin dengan tajuk Kajian Ilmiah Wacana Kohesi dalam Penulisan Karangan Murid Tahun 5, 1 Kerajaan Kes untuk membuat persembahan. Untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Amira Suhada binti Zainuddin, pelajar IPG Kampus Bahasa Melayu akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Wacana Kohesi dalam Penulisan Karangan Murid Sekolah Rendah Tahun 5, 1 Kajian Kes. Baiklah, secara umumnya, penulisan yang baik memerlukan murid untuk bijak mengorganisasikan struktur karangan bermula daripada perenggan pendahuluan, isi-isi sehinggalah kepada perenggan penutup. Isi-isi perlulah saling bertautan menggunakan penanda kohesi. Yang dimaksudkan di sini ialah penanda wacana yang berfungsi untuk menjamin kesinambungan makna ayat dalam sebuah perenggan karangan. Menurut Norma Sita Mat Hassan 2016 menyatakan bahawa penggunaan penanda wacana dalam teks dapat memastikan makna keseluruhan wacana disampaikan dengan aliran yang logik dan sistematik kepada pembaca dan juga pendengar. Menerusi kajian ini, saya menggunakan 3 pernyataan masalah iaitu yang pertama, Zuran Yusof dan Abdul Rasid Jamian menyatakan bahawa murid menyatakan isi yang sama berulang-ulang serta isi yang melirik-lirik. Kepada Nurul Haidar Rizwan menyatakan bahawa sebilangan murid menulis tanpa arah dan tersangkut-sangkut kerana mereka tidak tahu untuk kembangkan idea dalam membina sebuah karangan. Dan yang ketiga daripada Monika Laina Tongge dan Zamri Mahmud menyatakan bahawa idea utama yang tidak berpadanan dengan idea sampingan, isi karangan tergantung dan kabur menyebabkan seseorang sukar untuk faham mesej dalam karangan. Maka dalam kajian ini saya membina 2 objektif kajian. Yang pertama, meneroka pengaplikasian penanda wacana oleh murid dan yang kedua, meneroka sikap dan persepsi penggunaan penanda wacana oleh murid dalam menguraikan isi perenggan dalam karangan. Daripada 2 objektif yang telah dibina, saya telah membina 2 persoalan kajian bagi menjawab 2 objektif tersebut. Yang pertama, bagaimanakah murid mengaplikasikan penanda wacana dalam menguraikan isi perenggan, dan yang kedua, bagaimanakah sikap dan persepsi penggunaan penanda wacana oleh murid. Dalam kajian ini, saya telah membina 1 kerangka konseptual mana saya menjadikan karangan murid lemah tahun 5 sebagai asas kepada kajian ini bagi meneliti 2 aspek yang ingin dikaji iaitu pengaplikasian penanda wacana dan yang kedua sikap dan persepsi penggunaan penanda wacana. Melalui aspek-aspek yang ingin dikaji, saya menggunakan teori nahu fungsian dan daripada Haliday dan Matheson 2014 untuk meneliti aspek-aspek yang ingin dikaji.
untuk kajian yang saya telah lakukan ini, saya menggunakan 3 instrumen yang utama, iaitu analisis dokumen, tembual dan juga pemerhatian. Pada akhir kajian ini, saya akan melihat kepada penguasaan kemahiran penulisan karangan bagi membina kefahaman murid lemah tentang signifikan penggunaan penerwacana, dan yang kedua, membantu murid menghasilkan karangan yang berkohesi. Bagi metodologi kajian pula, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan kaedah kajian kes. Saya menggunakan 3 orang murid tahun 5 di sebuah sekolah daerah Taipei Perak. Untuk instrumen kajian pula, saya menggunakan tembual, analisis dokumen dan pemerhatian. Ketiga-tiga instrumen tersebut telah diserahkan kepada pakar bahasa dan pakar kandungan bagi menyemak kepada kesahan kajian. Maka untuk meningkatkan kebolehpercayaan, saya menggunakan triangulasi kaedah untuk mengutip data-data kajian. Maka dapatan kajian untuk persoalan pertama, bagaimanakah murid mengaplikasikan penerwacana? Saya mendapati bahawa peserta kajian masih menggunakan penerwacana tidak mengikut konteks fungsi penerwacana. Contohnya, mereka menggunakan penerwacana selain itu untuk membina satu ayat contoh dalam perenggan. Yang kedua, peserta kajian membina ayat dalam satu perenggan dengan panjang dan melirik. Peserta kajian juga tersalah faham mengenai kata hubung. Sebahagian daripada penerwacana, contohnya mereka menggunakan kata hubung supaya untuk memulakan isi perenggan karangan. Yang terakhir, peserta kajian menggabungkan penerwacana dengan kata hubung. Contohnya, mereka menggunakan kata hubung kerana digabungkan dengan oleh itu untuk membuat satu kesimpulan akhir dalam sebuah karangan. Untuk dapatan kajian bagi persoalan kedua, iaitu bagaimanakah sikap dan persepsi penggunaan penerwacana oleh murid. Bagi dapatan ini, saya mendapati bahawa pendedahan penerwacana kepada peserta kajian adalah melalui buku rujukan karangan, buku teks dan penghafalan formula sahaja. Peserta kajian pernah menghafal formula penerwacana, namun mereka tidak menggunakannya kerana tidak memahami konsep asas penerwacana. Peserta kajian juga pernah menggunakan penerwacana namun tak memperoleh markah yang baik. Pemahaman peserta kajian terhadap penerwacana agak rendah kerana mereka menganggap bahawa penerwacana hanya pada permulaan perenggan sahaja. Peserta kajian juga keliru dengan fungsi penerwacana dan kata hubung. Kesimpulannya, peserta kajian bersetuju untuk tidak meletakkan sebarang penerwacana dalam karangan. Kesimpulan yang dapat dilakukan untuk soalan kajian pertama, peserta kajian cenderung tidak memasukkan penerwacana ketika menulis karangan. Peserta kajian juga selalu membina isi karangan pendek dan tidak mempunyai pertalian kohesi. Dapatan kajian ini sejajar dengan kajian Nur Faizah Abdul Jabbar dan Nur Masitah yang menyatakan bahawa kelemahan karangan adalah berpunca daripada kurangnya penggunaan penerwacana dalam karangan. Bagi kesimpulan untuk soalan kajian kedua, mendapati bahawa minat peserta kajian adalah untuk menggunakan penerwacana adalah sangat sederhana kerana dipengaruhi oleh faktor kurangnya penerjemahan wacana seperti latihan menulis menggunakan penerwacana serta kaedah menghafal penerwacana yang membataskan mereka untuk memahami penerwacana tersebut. Dapatan kajian ini disokong melalui kajian Julidah Hassan yang membuat kajian tindakan dalam memupuk semangat murid tentang penggunaan teknologi Nearpod yang dibina untuk menggalakkan murid membuat latihan penerwacana. Hasil kajian ini mendapati bahawa terdapat peningkatan prestasi markah yang baik dalam kalangan murid. Wesan juga menjelaskan bahawa kaedah pengajaran karangan dan penerwacana perlu disesuaikan dengan tahap penguasaan pelajar. Maka kajian ini juga memberi implikasi kepada contohnya memberi pengetahuan kepada guru untuk memahami dan mengenali kelemahan yang dihadapi oleh murid lemah. Yang kedua, untuk mengetahui potensi murid lemah dalam membina sebuah karangan. Dan akhir sekali, proses BDP Bahasa Melayu dapat menghasilkan murid yang bijak menulis karangan. Terdapat juga cadangan yang dicadangkan kepada KPM, guru dan kajian lanjutan di mana pada KPM mengadakan bengkel atau seminar khas yang melibatkan fasilitator yang berkelayakan atau guru-guru cemerlang bahasa Melayu. Yang kedua, mengadakan modul pengajaran karangan yang dapat dijadikan panduan kepada semua sekolah. Kepada guru pula, guru boleh menggunakan teknik nyanyian gubahan lagu penerwacana dengan menggunakan irama-irama yang mudah diinati oleh murid. Yang kedua, mencipta satu permainan pelajaran yang menarik untuk menggalakkan murid untuk menggunakan penerwacana dan karangan. Maka kajian lanjutan pula mencadangkan bahawa seterusnya akan menggunakan pendekatan kajian berlainan di mana dalam kajian ini saya menggunakan kajian kes. Pada kajian lanjutan yang lain boleh menggunakan kajian tindakan dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan sampel murid bukan Melayu.
Dan akhir sekali, boleh meneruskan kajian penerwacanan di peringkat sekolah rendah dengan lebih giat lagi. Ini adalah rujukan yang saya gunakan sepanjang menjalankan kajian. Saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih. Selesai sudah pembentangan, beralih ke sesi soal jawab untuk tempoh 5 minit. Dipersilakan para penonton sekiranya ada persoalan yang ingin dikemukakan kepada pembentang. Baiklah, nampaknya tiada soalan yang ingin diajukan. Kita teruskan kepada pembentang seterusnya. Dipersilakan Nur Amelia Batrisha binti Sanawi dengan tajuk Implementasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi KEBAT dalam Pengajaran Karangan Fakta Sebuah Kajian Kes di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC sekitar Kota Kinabalu. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amelia Batrisha binti Sanawi di bawah bimbingan Puan Arbiah binti Madahiri ingin membentangkan berkaitan dengan kajian ilmiah di bawah subtema Pedagogi Bahasa Melayu yang bertajuk Implementasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi KEBAT dalam Pengajaran Karangan Fakta, sebuah kajian kes di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC sekitar Kota Kinabalu. Pertama sekali saya akan membentangkan berkaitan dengan pengenalan kajian ini, iaitu pengajaran karangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP bermaksud penceritaan sesuatu tajuk dalam bentuk ayat secara bertulis dan berperenggan yang dimulakan dengan pengenalan, isi dan kesimpulan. Hal ini juga sama dengan pengajaran karangan fakta di mana murid perlu menghasilkan satu karangan yang dimulakan dengan pengenalan, isi dan juga diakhiri dengan kesimpulan. Kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT adalah elemen wajib yang diterapkan dalam proses PDP dan perlu dilaksanakan secara eksplisit. Oleh itu, kemahiran berfikir aras tinggi ini juga perlu dilaksanakan dalam pengajaran karangan. Terdapat banyak kajian lepas yang bersetuju bahawa implementasi KEBAT dalam pengajaran penulisan karangan dapat membantu murid-murid untuk menjana idea bagi memulakan aktiviti menulis karangan. Oleh itu, saya mengambil peluang untuk mengisi ruang yang baharu untuk melaksanakan satu kajian ini berdasarkan tajuk kajian yang telah saya pilih dan saya laksanakan di SJKC. Seterusnya iaitu kajian literatur. Menerusi hasil pembacaan kajian-kajian yang lepas, didapati bahawa terdapat kaedah yang sering digunakan oleh guru dalam implementasi KEBAT dalam pengajaran karangan. Antaranya iaitu kajian Yahya Osman 2016 mendapati bahawa penggunaan peta bulatan memberi impak yang positif kepada pencapaian murid Cina dalam menguasai kemahiran menulis karangan. Seterusnya iaitu dalam kajian Nurdiza Abdullah, Zulkifli Osman dan Abdul Munir Ismail pada tahun 2021 juga telah dapati bahawa penggunaan peta pemikiran dalam pengajaran karangan telah berjaya meningkatkan markah karangan murid. Dan terdapat juga kajian yang menyatakan bahawa guru telah mewujudkan situasi yang menggalakkan kemahiran KEBAT berdasarkan persekitaran murid dan pengalaman harian. Dan kaedah-kaedah tersebut ialah sumbang saran, soal jawab, perbincangan berasaskan projek dan juga soalan aras tinggi. Objektif kajian ini iaitu pertama, mengenal pasti cabaran yang dihadapi semasa mengimplementasi kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam pengajaran penulisan karangan fakta. Kedua iaitu mengenal pasti kaedah implementasi kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam pengajaran penulisan karangan fakta. Seterusnya iaitu persoalan kajian. Pertama, apakah cabaran yang dihadapi semasa implementasi kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam pengajaran penulisan karangan fakta? Kedua, bagaimanakah implementasi kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam pengajaran penulisan karangan fakta? Seterusnya iaitu metodologi kajian. Reka bentuk yang digunakan bagi kajian ini iaitu
ialah kajian kes secara kaedah kualitatif. Kajian kes merupakan satu kaedah pengumpulan data yang memerlukan pengkaji sendiri turun pandang dan melihat situasi yang sebenar berdasarkan kes yang dikaji. Oleh itu, saya telah memilih kaedah persampelan bertujuan untuk kajian ini bagi memilih peserta kajian berdasarkan keperluan dan tujuan kajian ini. Peserta kajian iaitu guru Bahasa Melayu telah dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Antara kriterianya iaitu pertama sekali, guru Bahasa Melayu mengajar di sekolah jenis kebangsaan Cina. Kedua, guru yang memiliki kelayakan akademik pada peringkat ijazah sarjana muda pendidikan Bahasa Melayu. Ketiga, iaitu guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 5 tahun ke atas. Dan lokasi kajian iaitu di sekolah jenis kebangsaan Cina di daerah Kota Kinabalu sahaja. Antara instrumen kajian yang telah digunakan dalam kajian ini iaitu pertama temu bual, iaitu saya telah menggunakan temu bual. Pengkaji akan menyediakan beberapa soalan dan pengkaji juga akan mengajukan soalan berdasarkan jawapan yang diberikan oleh peserta kajian. Kedua iaitu analisis dokumen. Pengkaji akan menghasilkan satu senarai semak. Dan ketiga iaitu pemerhatian yang akan dilaksanakan di dalam kelas, iaitu di mana pengkaji akan melihat guru atau peserta kajian mengajar berkaitan dengan karangan fakta. Bagaimanapun, dapatan kajian ini belum diperolehi kerana kajian ini hanya dilaksanakan pada peringkat kertas cadangan sahaja. Kesimpulannya, kajian ini dilihat sesuai dijalankan atas dasar keperluan pendidikan sekarang. Keberhasilan pelaksanaan kajian ini adalah bergantung kepada kesediaan dan kerjasama peserta kajian untuk berkongsi pengetahuan mengenai kaedah kebat yang dilaksanakan oleh mereka semasa proses PDP karangan fakta. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Amelia Batrisha atas pembentangan sebentar tadi. Untuk makluman semua, Nur Amelia tidak dapat bersama dengan kita kerana ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan pembentang yang ketiga, Nur Hafizah binti Muhammad Omar dengan tajuk Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pengajaran Penulisan Karangan Fakta Bahasa Melayu tahun 5. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hafizah binti Muhammad Omar akan membentangkan laporan penyelidikan saya yang bertajuk Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pengajaran Penulisan Karangan Fakta Bahasa Melayu tahun 5. Baiklah, saya akan mulakan dengan bahagian pengenalan. Umum mengetahui kemahiran berfikir aras tinggi atau lebih dikenali sebagai KBAT merupakan keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan kemahiran dan nilai dalam proses PDP menurut Abdul Rahim 2012. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 sehingga 2025 juga ada menyatakan bahawa KBAT seharusnya disepadukan dalam PDP Bahasa Melayu bagi melatih serta memberi kemahiran kepada murid agar berkebolehan untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Hal ini demikian kerana penerapan KBAT dalam penulisan terutamanya karangan sangat mempengaruhi pencapaian murid bagi membentuk aras intelektual murid yang tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia 2013 berdasarkan pengkaji menemui kenyataan yang telah dinyatakan oleh Yahya Othman 2014 iaitu guru belum menguasai kemahiran KBAT. Hal ini bermakna KBAT kurang diberi penekanan dalam penulisan. Selain itu, menurut Nur Ahmad 2015 juga ada menyatakan bahawa guru kurang mendapat pendedahan mengenai KBAT. Hal ini bermaksud guru masih mengamalkan kaedah konvensional semasa menerapkan KBAT. Namun begitu, dalam kajian Bernat Taim Bahir 2019 ada menyatakan bahawa elemen-elemen KBAT hadir dan mempengaruhi kualiti penulisan karangan bahasa Melayu.
Kenyataan ini bermaksud murid-murid ada menerapkan elemen kebat dalam penulisan karangan. Hal ini menunjukkan bahawa penyataan masalah ini adalah bersifat kontrol. Oleh itu, berdasarkan penyataan masalah yang ditemui, pengkaji telah menetapkan objektif kajian. Yang pertama, iaitu untuk mengenal pasti kehadiran elemen kebat dalam pengajaran penulisan karangan fakta bahasa Melayu tahun 5. Diikuti pula dengan objektif yang kedua, iaitu untuk mengetahui strategi elemen-elemen kebat yang diaplikasikan oleh guru dalam pengajaran penulisan karangan fakta bahasa Melayu tahun 5. Serta objektif yang ketiga, iaitu ingin mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan kebat semasa pengajaran penulisan karangan fakta bahasa Melayu tahun 5. Bagi menjawab persoalan objektif, maka telah terbentuknya soalan kajian yang pertama, iaitu apakah elemen-elemen kebat yang dilihat dalam pengajaran penulisan karangan fakta bahasa Melayu tahun 5, diikuti dengan persoalan yang kedua, iaitu bagaimanakah strategi elemen-elemen kebat diaplikasikan dalam pengajaran penulisan karangan fakta bahasa Melayu tahun 5, serta persoalan yang ketiga, iaitu apakah cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan kebat semasa pengajaran penulisan karangan fakta bahasa Melayu tahun 5. Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, pengkaji telah membentuk kerangka konseptual yang merupakan integrasi antara teori sosial konstruktivisme dengan penggabung jalinan model taksonomi Anderson dan Caldwell pada tahun 2001 sebagai model kemahiran berfikir. Kerangka teori memberi gambaran bahawa kehadiran elemen-elemen kebat dalam penulisan karangan fakta bahasa Melayu amat mempengaruhi idea, buah fikiran dan strategi dalam penulisan. Oleh itu, kebat dan teori-teori kognitif tidak boleh dipisahkan. Kenyataan ini selari dengan pendapat Muhammad Aiman 2017, iaitu tindakan konstruktivisme sosial dan kebat berjalan seiringan kerana seseorang itu haruslah digalakkan untuk berfikir dengan tujuan bagi membangunkan idea-idea yang bernas. Baiklah, seterusnya, metodologi kajian, kaedah kajian yang digunakan ialah berbentuk kualitatif. Mereka bentuk penyelidikan yang digunakan juga ialah kajian fenomenologi. Bagi instrumen kajian, pengkaji telah menggunakan triangulasi kaedah, iaitu menggunakan analisis dokumen seperti buku teks, DSKP, RPH, PDP, PKG dan juga karangan fakta murid. Seterusnya, pengkaji menggunakan senarai semak pemerhatian sewaktu sesi PDP PKG dan pengkaji telah melakukan senarai semak temu bual dengan menggunakan persampalan bertujuan melibatkan 3 orang peserta kajian guru yang mempunyai kriteria ajar bahasa Melayu serta berkhidmat selama 10 tahun ke atas. 6 orang murid juga telah dipilih secara rawak namun harus merupakan murid tahun 5 dari kelas PKG. Baiklah, sewaktu prosedur pengumpulan data, pengkaji telah memulakan dengan membina instrumen senarai semak, analisis dokumen, pemerhatian serta temu bual. Kemudian, pengkaji mendapatkan pengesahan daripada pakar bagi menyemak bahasa dan kandungan. Seterusnya, pengkaji telah menghubungi Guru Besar Sekolah Kemasaan Tanjung Tok Kong untuk mendapatkan kebenaran menjalankan kajian. Selepas mendapatkan kebenaran, pengkaji telah meminta izin 3 orang PKG bagi melakukan pemerhatian sewaktu sesi PDP mereka. Selepas sesi PDP tamat, pengkaji telah membual PKG serta murid yang telah pengkaji pilih secara rawak. Akhir sekali, pengkaji telah menganalisis penulisan karangan fakta murid. Bagi prosedur analisis data pula, pengkaji telah menganalisis karangan menggunakan kata kunci dalam elemen kebat, RPH PKG, DSKP serta buku teks tahun 5. Kemudian, pengkaji menulis nota rapalan berdasarkan rakaman pemerhatian PKG. Seterusnya, pengkaji menghubung kait antara kedua-dua dapatan data sebagai rumusan awal. Kemudian, pengkaji telah melakukan transkripsi temu bual bagi PKG dan murid. Akhir sekali, pengkaji menghubung kait ketiga-tiga dapatan yang diperoleh bagi membentuk satu dapatan. Berikut merupakan dapatan bagi objektif pertama bagi kajian saya. Pengkaji telah menggunakan instrumen analisis dokumen. Oleh itu, pengkaji mendapati bahawa kata kerja kebat seperti mendraft dan menghasilkan sangat ditekankan oleh KPM, terutamanya elemen kebat mengaplikasi yang telah dinyatakan dalam buku teks tahun 5. Hal ini terbukti bahawa berdasarkan analisis yang dilakukan dalam RPH PKG menunjukkan bahawa elemen kebat dalam penulisan objektif pembelajaran RPH PKG sememangnya hadir
seperti yang tertera dalam jadual berikut. Berdasarkan triangulasi data, berikut merupakan analisis data yang telah dilakukan menggunakan instrumen pemerhatian. Berdasarkan pemerhatian yang telah dilakukan di dalam bilik darjah, pengkaji mendapati bahawa elemen aplikasi dan mencipta hadir semasa pengajaran peserta kajian guru 1 dan 2 kerana mereka telah memproses maklumat dan idea serta menggunakan pemerhatian lalu diterjemahkan dalam penulisan, manakala bagi PKG 3 pula menggunakan pengetahuan yang ada lalu diterjemahkan dalam penulisan. Sesungguhnya bagi mendapatkan proses PDP yang berkualiti, guru perlu menggabung jalinkan kesemua elemen kebat mengikut kesesuaian PDP. Kehadiran elemen kebat juga dikenal pasti melalui analisis penulisan karangan fakta murid. Senarai semak, kata kunci elemen kebat telah dihasilkan dengan mengikut kaedah hermeneutik bagi mencari makna perkataan yang tertulis. Berdasarkan jadual kegerapan elemen kebat, kata kunci elemen kebat terbanyak ditemui dalam penulisan karangan fakta murid A1. Bagi penulisan karangan fakta murid 2, dapatan menunjukkan tiada elemen mengaplikasi kerana murid tidak mengaplikasikan kata kunci meramal dalam penulisan. Bagi penulisan karangan fakta murid MB3 juga tidak menerapkan elemen mengaplikasi kerana tidak sempat menyiapkan penulisan karangan fakta mereka. Terusnya, bagi menjawab objektif kedua, pengkaji menggunakan instrumen pemerhatian dengan melakukan senarai semak. Berdasarkan analisis yang dilakukan, strategi pengajaran kebat yang dominan digunakan oleh ketiga-tiga PKG ialah strategi kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Walau bagaimanapun, peserta kajian 1 lebih giat menjalankan pelbagai strategi dalam pengajaran penulisan karangan fakta dan penerapan kebat. Hal ini dibuktikan berdasarkan bahan bantu belajar yang digunakan adalah pelbagai seperti LCD dan juga peta iting. Hal ini juga dikukuhkan oleh Noriza dan rakan-rakannya pada tahun 2013 yang menyatakan bahawa ketidakpelbagaian strategi pengajaran kebat merupakan kelemahan guru dalam menerapkan kemahiran berfikir ini. Seterusnya, berdasarkan dapatan objektif ketiga, pengkaji telah menggunakan instrumen temu bual. Pengkaji telah membahagikan cabaran guru kepada 3 tema, iaitu pengamal ilmu bagi melihat kefahaman dan kesediaan guru. Tema kedua iaitu pengguna ilmu berkaitan cabaran terhadap tingkah laku murid dan prestasi murid. Kemudian tema yang ketiga iaitu cabaran terhadap penggerak ilmu yang merujuk pada tindakan susulan pihak pentadbir dan pemantauan PDP. Ketiga-tiga tema ini telah dirujuk berdasarkan kajian Mazni, Rohani dan Fazilah pada tahun 2018. Berdasarkan analisis temu bual yang dihasilkan, pengkaji mendapati bahawa ketiga-tiga peserta kajian guru faham akan makna kebat, tetapi masih kurang pengetahuan dan kesediaan mengenai kebat. Manakala bagi cabaran yang terhadap pengguna ilmu pula, dapatan menunjukkan bahawa murid kurang respon sewaktu pengajaran guru serta prestasi murid berada pada tahap yang sederhana. Seterusnya, cabaran bagi terhadap penggerak ilmu pula didapati bahawa peserta kajian guru ini tiada mengikuti bengkel kebat, malah kurang pemantauan yang dilakukan berkaitan elemen kebat ini. Hal ini juga dikukuhkan lagi dengan kajian Zamri pada tahun 2014 yang menyatakan bahawa guru sememangnya memerlukan pengetahuan yang secukupnya bagi menerapkan kebat dengan berkesan. Sebagai kesimpulan, kajian bagi objektif pertama menunjukkan bahawa elemen kebat sememangnya hadir dalam pengajaran penulisan karangan fakta. Bagi objektif kedua pula, guru bahasa Melayu cenderung menggunakan strategi kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Bagi objektif yang ketiga, kesimpulannya ialah pengetahuan dan kesediaan guru mempengaruhi prestasi murid. Kajian dari aspek pengetahuan pula, guru sedar akan kepentingan penggabung jalinan elemen-elemen kebat dalam PDP guru. Praktikal pula, penggunaan strategi yang sama menyebabkan murid cepat bosan. Carangan daripada pihak kementerian pula, guru perlu mempelbagaikan strategi mengikut kesesuaian murid dan PDP. Bagi cadangan kepada pihak sekolah pula, pihak pentadbir perlu sentiasa cakna akan penerapan kebat dalam PDP Bahasa Melayu di sekolah. Baiklah, sebelum pengkaji mengakhiri pembentangan pada hari ini, berikut merupakan senarai rujukan yang digunakan dalam pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Selesai sudah pembentangan ketiga, kita telah mendengar satu perkongsian yang sangat menarik dan sekarang kita buka untuk sesi soal jawab. Tuan-puan boleh mengajukan soalan kepada pembentang.
Baiklah, jika tiada sebarang soalan, kita teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih Nur Hafizah binti Muhammad Omar atas pembentangan sebentar tadi. Sidang maya. Sesi pembentangan diteruskan dengan pembentangan kertas kajian yang keempat. Dipersilakan Zul Hazmi bin Hamad dengan tajuk kajian tindakan implementasi pemeriksaan kesahan kandungan menggunakan kaedah penilaian pakar dalam fasa penilaian modul latihan kecekapan menulis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tajuk kajian ilmiah kami adalah implementasi pemeriksaan kesahan kandungan menggunakan kaedah penilaian pakar dalam fasa penilaian modul latihan kecekapan menulis. Kajian ini ditulis oleh Dr. Hasnah binti Awang daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Tuan Haji Syamsuddin bin Abu Bakar dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Encik Zul Hazmi bin Hamad dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Repah Tampin Negeri Sembilan, dan Cik Siti Salamah binti Muhammad Yusof dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Pengenalan, modul latihan kecekapan menulis merupakan modul yang dibangunkan khusus untuk guru-guru bukan option BM di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Modul ini dibangunkan berdasarkan hasil dapatan yang menunjukkan terdapat keperluan untuk meminimumkan masalah dan cabaran yang dihadapi oleh guru-guru bukan option Bahasa Melayu. Dalam proses pembangunan sesebuah modul menggunakan kajian pendidikan reka bentuk dan pembangunan PRP, pengkaji perlu melakukan fasa penilaian modul setelah fasa analisis keperluan, fasa reka bentuk dan fasa pembangunan selesai dilakukan. Penilaian kajian ini dilakukan bagi memastikan modul yang dihasilkan berpotensi mencapai standard pembelajaran yang telah ditetapkan serta relevan digunakan oleh guru-guru bukan option Bahasa Melayu. Selain itu, hasil penilaian pemeriksaan kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan ini dilakukan bagi proses penambahbaikan modul latihan kecekapan menulis. Sehubungan itu, kajian ini dilakukan menggunakan kaedah penilaian pakar. Fasa penilaian. Fasa penilaian merupakan fasa terakhir dalam PRP yang dilakukan bertujuan untuk menilai produk yang dihasilkan semasa fasa reka bentuk dan pembangunan. Fasa penilaian dalam PRP modul latihan kecekapan menulis telah dilakukan menggunakan aspek kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan yang dicadangkan. Hasil dapatan kajian daripada fasa ini dianggap sebagai proses kesan bagi produk yang dihasilkan menggunakan kajian PRP. Oleh itu, pengkaji PRP telah melakukan penilaian kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan modul latihan kecekapan menulis bersesuaian dengan objektif kajian yang telah dibina. Metodologi. Metodologi kajian dibahagikan kepada perbincangan berkaitan kaedah, prosedur, sampel, instrumen dan analisis data. Kaedah penilaian panel pakar. Penilaian panel pakar dalam fasa ini dilakukan untuk melakukan penilaian pemeriksaan kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan berdasarkan pandangan panel pakar. Panel pakar diberi penerangan berkenaan modul latihan kecekapan menulis dan borang soal sidik penilaian kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan bagi menilai modul ini. Prosedur. Dalam pelaksanaan penilaian pakar terhadap pemeriksaan kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan modul latihan kecekapan menulis, pengkaji telah mengenal pasti panel pakar berdasarkan kriteria awal yang ditetapkan dan mendapatkan persetujuan secara tidak rasmi terlebih dahulu. Setelah persetujuan diperoleh, pengkaji memohon surat pelantikan panel pakar daripada IPG Kampus Bahasa Melayu. Seterusnya, selepas surat pelantikan diperolehi, pengkaji mengedarkan surat pelantikan pakar. Borang soal sidik dan modul latihan kecekapan menulis kepada panel pakar diedarkan semasa sesi penilaian dibuat bersama-sama di Deltride. Panel pakar telah memberikan respon, komen, cadangan dan maklum balas pada ruang yang disediakan. Komen secara bertulis ini digunakan untuk pengkaji menambah baik dan memantapkan lagi penggunaan modul latihan kecekapan menulis ini agar modul ini dapat digunakan dengan efektif dalam latihan kecekapan menulis. Sampel dan responden. Ciri-ciri sampel dalam fasa penilaian adalah berdasarkan kriteria pakar yang ditetapkan oleh Skalmuski dan Hartman 2007. Panel pakar terdiri daripada 9 orang pensyarah dan guru-guru dan jumlah ini dipilih berdasarkan sarana Hollingshead and Novick 2007 yang menerangkan jumlah pakar yang diperlukan bagi pemeriksaan kesahan kandungan dalam 5 hingga ke 10 orang. Instrumen yang digunakan untuk kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan modul latihan kecekapan menulis dibina berdasarkan kerangka standard Bahasa Melayu KSPM. Borang soal sidik ini telah menjalani proses kesahan muka dan kesahan kandungan oleh panel pakar. Analisis data. Data-data yang diperoleh dalam fasa penilaian ini dianalisis menggunakan kaedah Percentage Calculation Method PCM seperti yang dipaparkan dalam rajah. Nilai yang diperoleh berdasarkan formula ini kemudian diubah ke dalam bentuk perpuluhan dengan 100% sebagai 1.0 dan 0% sebagai 0.00 menyerupai perkali kolerasi. Nilai persetujuan pakar yang melebihi 70% dianggap mencapai tahap persetujuan yang baik. Berdasarkan rajah, jawapan panel pakar akan dijumlahkan dan kemudian dibahagikan dengan nilai keseluruhan.
Setelah itu, barulah peratus persetujuan dan nilai persetujuan diperoleh. Nilai kesahan yang melebihi 70% menunjukkan aspek kesahan kandungan yang diukur mempunyai nilai persetujuan yang pakar yang baik. Ringkasnya, hasil jawapan berdasarkan pemeriksaan kesahan kandungan yang dilakukan oleh panel pakar terhadap modul latihan kecekapan menulis menentukan kesahan modul ini sebelum digunakan oleh pengguna sebenar. Dapatan kajian. Proses penilaian kesahan kandungan modul latihan kecekapan menulis dilakukan melalui pemeriksaan kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan yang dilakukan oleh panel pakar bagi memastikan modul ini sesuai digunakan dalam kemahiran menulis guru-guru bukan option BM. Panel pakar yang dilantik terdiri daripada pensyarah-pensyarah di IPG dan guru-guru KPM yang mempunyai kepakaran dalam bidang bahasa Melayu. Berikut merupakan jadual panel pakar fasa penilaian modul latihan kecekapan menulis. Panel pakar yang dilantik seramai 9 orang telah memberi maklum balas dan komen pada bahagian ini iaitu penilaian kesahan kandungan dalam modul ini. Hasil daripada penilaian pakar, nilai kesahan kandungan modul latihan kecekapan dapat dilihat menerusi jadual 1 di bawah. Jadual 2, nilai kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan bagi kecekapan menulis. Tajuk, kesahan kandungan, peratusan 93, pandangan pakar diterima. Tajuk, kesahan aspek bahasa dan kebolehgunaan, subtajuk menulis, peratusan 95, pandangan pakar diterima. Berdasarkan jadual, dapat menunjukkan bahawa purata bagi keseluruhan kecekapan menulis berada pada tahap yang baik iaitu 93 hingga 95%. Hal ini menunjukkan bahawa kesahan kandungan dan aspek bahasa dan kebolehgunaan yang diukur mempunyai nilai persetujuan pakar yang baik dan modul ini boleh diterima dan digunakan kepada sampel yang dirancang. Dapatan komen adalah seperti yang dipaparkan. Berdasarkan jadual, komen dan pandangan telah diberi oleh panel penilai modul latihan kecekapan berbahasa guru bahasa Melayu kemahiran menulis. Secara keseluruhannya, komen pandangan yang telah diberikan adalah modul berada pada tahap baik. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa komen atau pandangan yang perlu diberi perhatian bagi penambahbaikan modul. Data kebolehpercayaan modul. Dapatan pengujian kebolehpercayaan berdasarkan objektif pembelajaran modul IPBL yang dijalankan ke atas pelajar menggunakan analisis alpha Cronbach adalah seperti dalam jadual 4. Jadual 4, nilai kebolehpercayaan modul bagi kemahiran menulis kebolehpercayaan kandungan sebanyak 0.95, manakala kebolehpercayaan aspek bahasa dan kebolehgunaan sebanyak 0.92. Berdasarkan jadual 4 di atas, kesemua skor nilai perkali alfa adalah melebihi 0.70. Ini bermakna kebolehpercayaan modul secara keseluruhannya adalah baik. Nilai perkali alfa yang tertinggi adalah 0.96 bagi kebolehpercayaan kandungan kemahiran mendengar, manakala nilai perkali alfa yang paling rendah adalah 0.91 iaitu kebolehpercayaan aspek bahasa dan kebolehgunaan kemahiran bertutur. Dapatan bagi keseluruhan kebolehpercayaan modul adalah melebihi 0.90 menunjukkan bahawa modul latihan kecekapan berbahasa guru bahasa Melayu kemahiran menulis boleh diterima dan dipercayai untuk kegunaan pelajar. Perbincangan dan rumusan. Bagi memastikan kandungan modul latihan ini mencapai kesahan yang baik, seramai 9 orang panel pakar bidang bahasa Melayu telah terlibat dalam memberikan komen, maklum balas dan penilaian respon terhadap kesemua modul yang dihasilkan. Hasil daripada penilaian panel pakar menunjukkan bahawa modul yang dibangunkan adalah menepati objektif dan boleh dilaksanakan dengan baik. Dapatan daripada panel pakar turut bersetuju bahawa modul yang dihasilkan dapat dilaksanakan dan bersesuaian dengan kumpulan sasaran. Ini bermakna modul yang dihasilkan berada pada tahap yang baik dan memuaskan. Walau bagaimanapun, penambahbaikan perlu dilakukan bagi memastikan modul yang dibina mencapai kualiti yang terbaik. Menurut Jeffrey 2007, penilaian dan penyemakan terutamanya terhadap objektif perlu dilakukan bagi membangunkan modul sebelum boleh digunakan dalam PDP. Purata dapatan bagi kebolehpercayaan modul pula berada pada tahap yang tinggi dengan skor nilai perkali alfa adalah melebihi 0.9. Hal ini bermaksud nilai tersebut adalah tinggi dan bermakna modul yang dihasilkan mempunyai tahap konsentrasi yang baik. Kelancaran semasa mengikuti setiap aktiviti yang disediakan menunjukkan bahawa modul yang dihasilkan adalah baik dan memberi kesan terhadap PDP dan oleh kerana dapatan kebolehpercayaan modul mendapat skor yang melebihi nilai melebihi 0.60 dapatlah disimpulkan bahawa modul latihan menulis ini mempunyai nilai perkali kebolehpercayaan pada tahap yang baik. Modul kemahiran menulis ini boleh dianggap sebagai modul yang lengkap kerana ia telah melalui kajian rintis bagi menentukan kesahan dan kebolehpercayaannya. Sesebuah modul yang bermutu dan lengkap dapat dikenal pasti setelah diuji kesahan dan kebolehpercayaannya, dan dalam pembinaan modul akademik, pekerja-pekerja sebelum ini telah melakukan ujian kesahan dan kebolehpercayaan bagi memastikan kandungan yang dihasilkan menepati keperluan dan boleh digunakan kepada kumpulan sasaran.
Justru dapatlah difahami bahawa penilaian kesahan dan kebolehpercayaan terhadap modul merupakan proses yang perlu dilakukan dalam membina modul dalam pendidikan. Walaupun proses pelaksanaan kedua-dua penilaian ini adalah rumit dan memakan masa, namun hasil daripada cadangan maklum balas dan penambahbaikan yang diperoleh dapat meningkatkan lagi kualiti sesebuah modul. Pada masa yang sama, proses penilaian ini turut menyumbang ke arah aspek keberkesanan sesebuah modul yang dibangunkan. Berikut merupakan rujukan dan bibliografi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi soal jawab dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada nak bertanya. Tadi ada dijelaskan bahawa kesahan kandungan menggunakan alpha Cronbach. Mengapa ya? Boleh saya tanya, mengapakah analisis alpha Cronbach yang digunakan untuk membuat kesahan kandungan ini? Boleh dengar? Boleh Puan, boleh. Ya. Okey, sekejap ya. Okey, saya akan respon kepada Puan Yusnaili yang bertanya tadi ya. Okey, untuk merujuk kepada tajuk kesahan kandungan menggunakan penilaian pakar ni, kita sebenarnya juga meletakkan skala kepada item-item. Kita ada satu borang soal selidik juga. Okey, sebenarnya dalam aspek pengukuran, kesahan kandungan juga boleh kita dapatkan melalui soal selidik. Okey, selain kesahan kandungan, kesahan konstrak dan juga kebolehpercayaan. Jadinya melalui penilaian pakar, kita dapat juga seperti data yang telah dibentangkan tadi, kami menggunakan sidik dan juga ada juga bacaan alpha Cronbach tadi Puan. Okey, maaflah kalau saya memberi pandangan saya. Boleh. Begini, bila kita bercakap tentang kesahan kandungan, selalunya analisis kesahan yang boleh kita laksanakan sama ada menggunakan kohon kappa, Fuzzy-Davy dan sebagainya. Kerana kesahan kandungan ni bila merujuk pada pakar, kita akan mengambil nilai darjah persetujuan pakar. Manakala untuk alpha Cronbach ialah nilai untuk kita mendapatkan darjah dipanggil nilai kebolehpercayaan instrumen. Adalah dua analisis yang agak berbeza, yang selalu yang orang ingat sama tapi sebenarnya berbeza. Bagi pandangan saya lah adalah lebih tepat untuk membuat kesahan kandungan iaitu mendapatkan darjah persetujuan pakar. Sekiranya kita menggunakan nilai skala, kita masih boleh menggunakan nilai skala itu untuk menunjukkan kesepakatan pakar terhadap perkara itu. Contohnya, katalah tadi skalanya 5, maka kita dapat katalah minnya 4.3 berdasarkan 44. Itu dinilai mana? Menunjukkan adakah darjah persetujuan yang sangat yang sempurna atau sebaliknya adalah berdasarkan nilai-nilai tersebut. Cuma saya agak keliru dah tadi apabila diletakkan kesan kandungannya menggunakan alpha Cronbach. Sebab alpha Cronbach ni untuk nilai kebolehpercayaan. Maaf Puan. Okey. Boleh. Nanti boleh saya percayalah sikit. Silakan Cik Ashfi. Okey, sebenarnya tadi ada dua analisis yang kita buat. Satu ialah aspek kesahan kandungan modul yang mana berdasarkan
kepada pembinaan modul oleh Siddiq Muhammad Noor. Jadi untuk kesahan kandungan tu, kita gunakan jumlah skor pakar X per skor maksimum. Kita akan kali 100 untuk mencapai kesahan kandungan. Itu untuk kesahan kandungan. Tapi untuk kepercayaan pula, kita gunakan alpha crobat. Jadi dua analisis yang berbeza itu. Okey, mungkin tadi saya tak perasan lah yang perkara itu, tapi bila saya tengok nilai kepercayaan itu, maka saya agak keliru lah di situ Dia masih menggambarkan peratus lah. Dia masih menggambarkan 0.96 ke atas tu. Dia ada menggambarkan peratus dan juga nilai kepercayaan tu adalah nilai Cronbach alpha. Yang pakar tu nilai maksudnya kandungan. Maksudnya nilai Cronbach alpha bagi instrumen untuk mendapatkan kebolehpercayaan. Yang untuk kandungan tadi tu berdasarkan pakar, Siddiq. Kita menggunakan Siddiq. Betul kan Cik Kashfi? Ada dua. Maksudnya nilai kepercayaan tadi adalah instrumen untuk yang diberikan kepada nilai kepercayaan bagi instrumen yang diberikan kepada pakar. Betul ke Tuan Kashfi? Ya. Okey. Maaflah sebab tadi saya ada macam sedikit keliru lah sebab saya keliru lah. Ada buat dua analisis. Kalau sebab tadi kesahan itu yang saya kata tadi agak keliru bila dinyatakan tadi nilai kepercayaan. Saya nak menambah juga Puan Yuznaili, sebenarnya bila kita menggunakan kesahan pakar, dia hanya persepsi pakar. Ada juga dalam aspek-aspek pengukuran kebolehpercayaan tu, kita juga boleh menggunakan kesahan kandungan tu bukan kepercayaan. Kesahan kandungan itu juga kita melihat kepada item di mana kita dapat juga value macam macam nilai kebolehpercayaan. Okey, bila kita melihat konsensus antara pakar, itu persetujuan antara pakar, okey, itu boleh dilakukan salah satu cara untuk kesahan kandungan. Ada juga dalam aspek pengukuran kita menggunakan persetujuan pakar juga untuk mendapatkan kesahan kandungan melalui nilai-nilai. Mungkin kita tak sebut nilai Cronbach, kita menggunakan value-value tertentu. Sebenarnya kesahan kandungan ni bukan sahaja melalui pakar sajalah, melalui aspek psikometrik, item-item tu dilihat secara mendalam juga. Pelbagai cara. Saya setuju perkara itu. Kesahan kandungan itu boleh digunakan sekiranya itu adalah merupakan instrumen berbentuk item. Memang boleh. Kita boleh dapat juga kesahan, dipanggil itu kesahan ISMO tu. Tuan Raspi pun fahamlah kesahan kandungan berdasarkan item. Jadi betul kenyataan itu, cuma tadilah kekeliruan yang mungkin saya keliru sebab bila tadi kenyataan itu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih juga bagi respon. Terima kasih. Terima kasih diucapkan atas soalan dan jawapan yang diberikan. Seterusnya, saya mempersilakan pembentang kelima, Dr. Azman bin Rahmat dengan tajuk pembentangan implementasi pemeriksaan kesahan kandungan menggunakan kaedah penilaian pakar dalam fasa penilaian modul latihan kecekapan mendengar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kertas ilmiah bernombor 32 ini membawa tajuk Implementasi Pemeriksaan Kesahan Kandungan menggunakan kaedah penilaian pakar dalam fasa penilaian modul latihan kecekapan mendengar. Kajian ini akan diterangkan melalui bahagian pengenalan, fasa penilaian, metodologi dan kajian penyelidikan dan pembangunan, prosedur, sampel dan responden, dapatan kajian dan akhir sekali perbincangan dan rumusan. Latar belakang program. Modul latihan kecekapan mendengar merupakan modul yang dibangunkan khusus untuk guru-guru bukan option bahasa Melayu di sekolah-sekolah KPM. Modul ini dibangunkan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru tersebut setelah gagal dalam ujian
penguasaan Bahasa Melayu Guru UPMG yang dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Modul ini dibangunkan berdasarkan hasil dapatan yang menunjukkan terdapat keperluan untuk meminimumkan masalah dan cabaran yang dihadapi oleh guru-guru bukan option Bahasa Melayu. Berikut merupakan fasa penilaian metodologi dan kaedah penilaian pakar. Fasa penilaian dalam PRP modul latihan kecekapan mendengar telah dilakukan menggunakan aspek kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan yang dicadangkan. Metodologi kajian dibahagikan kepada perbincangan berkaitan kaedah, prosedur, sampel instrumen dan analisis data. Penggunaan kaedah penilaian pakar dalam fasa ini selaras dengan saranan Ritchie dan Klein 2007. Borang soal selidik dan modul latihan kecapan mendengar diedarkan kepada panel pakar semasa sesi penilaian dibuat secara bersama-sama di Teltrack Kuala Terengganu. Panel pakar telah memberi respon, komen, cadangan dan maklum balas pada ruang yang disediakan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan komen secara bertulis terhadap keseluruhan isi kandungan modul tersebut. Berbicara mengenai sampel dan responden, ciri-ciri sampel dalam fasa penilaian adalah berdasarkan kriteria pakar yang ditetapkan oleh Skomorski dan Hartman 2007. Panel pakar terdiri penilaian pakar dalam fasa penilaian adalah berdasarkan kriteria pakar yang ditetapkan oleh Skomorski dan Hartman 2007. Panel pakar terdiri daripada 9 orang pensyarah kanan pengajaran Melayu di IPG Kampus Datuk Razali Ismail dan guru cemerlang Bahasa Melayu daerah Kuala Terengganu. Berdasarkan kerangka standard Bahasa Melayu KSBM, telah melalui proses kesahan muka dan kesahan kandungan oleh pakar. Analisis data. Data-data yang diperolehi dalam fasa penilaian ini dianalisis menggunakan kaedah Percentage Calculation Method (PCM). Nilai yang diperolehi berdasarkan formula ini kemudiannya diubah dalam bentuk perpuluhan dengan 100% sebagai 1.00 dan 0% sebagai 0.00 menyerupai pekali korelasi. Nilai persetujuan pakar yang melebihi 70% dianggap mencapai tahap persetujuan yang baik mengikut Siddiq dan Jamaluddin 2005 serta Takman dan Wahid 1981. Jawapan panel pakar akan dijumlahkan dan kemudiannya dibahagikan dengan nilai keseluruhan. Setelah itu barulah peratus persetujuan dan nilai persetujuan diperolehi. Nilai kesahan yang melebihi 70% menunjukkan aspek kesahan kandungan yang diukur mempunyai nilai persetujuan pakar yang amat baik. Hasil jawapan berdasarkan pemeriksaan kesahan kandungan yang dilakukan oleh panel pakar terhadap modul latihan kecekapan mendengar menentukan kesahan modul ini sebelum digunakan oleh pengguna sebenar sebagaimana yang disarankan oleh Siddiq Muhammad dan Jamaluddin 2005. Dapatan kajian. Proses penilaian kesahan kandungan modul latihan kecekapan mendengar dilakukan melalui pemeriksaan kesahan kandungan
aspek bahasa dan kebolehgunaan yang dilakukan oleh panel pakar bagi memastikan modul ini sesuai digunakan dalam kemahiran mendengar guru-guru bukan option bahasa Melayu. Panel pakar yang dilantik terdiri daripada pensyarah-pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail dan guru-guru KPM yang mempunyai kepakaran dalam bidang bahasa Melayu. Panel pakar yang dilantik seramai 9 orang telah memberi maklum balas dan komen pada bahagian ini, iaitu penilaian kesahan kandungan dalam modul ini. Hasil daripada penilaian pakar, nilai kesahan kandungan modul latihan kecekapan mendengar dapat dilihat menerusi jadual 2 di bawah. Nilai kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehan bagi kecekapan mendengar. Kesahan kandungan subtajuk mendengar peratus 92% pandangan pakar diterima. Kesahan aspek dan kebolehgunaan subtajuk mendengar peratus 90% dan pandangan pakar diterima. Berikut merupakan maklum balas dan penambahbaikan modul daripada pakar kemahiran mendengar. Panel 1 beranggapan bahan dalam aktiviti perlu bersifat mesra pengguna, iaitu mengambil kira pendengar daripada golongan muda dan bahan perlu bersifat semasa. Panel 2 memberi komen mendapati objektif, bahan pelbagai dan menarik, aktiviti dirancang dengan baik. Panel 3 dicadang menggunakan drama baharu yang lebih segar dan lebih mengikuti permasalahan semasa. Panel 4, modul yang berupaya meningkatkan kemahiran mendengar dalam kalangan guru. Panel 5, kandungan modul memberi kecekapan kepada guru dan mencapai tahap KSBM. Panel 6, memenuhi kehendak KSBM tahap 5. Panel 7, aktiviti tidak pelbagai walaupun genre berbeza. Panel 8 tiada. Panel 9 berupaya meningkatkan kecekapan mendengar menggunakan bahasa Melayu tinggi. Berdasarkan jadual 4 di atas, kesemua skor nilai perkali alfa melebihi 0.70. Hal ini bermakna kebolehpercayaan modul kemahiran mendengar secara keseluruhannya adalah amat baik. Nilai perkali alfa berkaitan dengan kebolehpercayaan aspek bahasa dan kebolehgunaan kemahiran mendengar ialah 0.92. Dapatan bagi keseluruhan kebolehpercayaan modul melebihi 0.90. Ini menunjukkan bahawa modul latihan kecekapan berbahasa guru bahasa Melayu bagi kemahiran mendengar boleh diterima dan dipercayai untuk kegunaan peserta khusus yang dirancang. Hasil daripada penilaian pakar menunjukkan bahawa modul yang dibangunkan adalah menepati objektif dan boleh dilaksanakan dengan baik. Dapatan daripada panel pakar turut bersetuju bahawa modul yang dihasilkan dapat dilaksanakan dan bersesuaian dengan kumpulan sasaran. Ini bermakna modul latihan kecekapan berbahasa guru bahasa Melayu bagi kemahiran mendengar yang dihasilkan berada pada tahap yang amat baik dan memuaskan. Rumusan dan perbincangan. Purata dapatan bagi kebolehpercayaan modul pula berada pada tahap yang tinggi dengan skor nilai perkali alfa melebihi 0.9. Menurut Muhammad Majid 2000, sekiranya nilai kebolehpercayaan yang diperolehi adalah tinggi melebihi 0.60, bermakna modul yang dihasilkan mempunyai tahap konsistensi yang baik. Sebaliknya, nilai kebolehpercayaan yang tidak mencapai nilai 0.60 bermakna modul memperolehi tahap konsistensi yang kurang baik dan perlu diperbaiki. Modul latihan kecekapan berbahasa guru bahasa Melayu bagi kemahiran mendengar turut boleh dianggap sebagai modul yang lengkap kerana telah melalui kajian rintis bagi menentukan kesahan dan kebolehpercayaannya. Hal ini selari dengan pandangan Siddiq Jamaluddin 2005, iaitu sebuah modul yang bermutu dan lengkap dapat dikenal pasti setelah diuji kesahan dan kebolehpercayaannya. Dalam pembinaan modul akademik, pengkaji-pengkaji sebelum itu turut melakukan ujian kesahan dan kebolehpercayaan bagi memastikan kandungan yang dihasilkan menepati keperluan dan boleh digunakan kepada kumpulan sasaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Sesi soal jawab dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang.
Sekiranya tiada, kita teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Azman bin Rahmat atas pembentangan sebentar tadi. Saya teruskan dengan pembentang ke-6, Dr. Fauzi bin Hassan dengan tajuk pembentangan implementasi pemeriksaan kesahan kandungan menggunakan kaedah penilaian pakar dalam fasa penilaian modul latihan kecekapan membaca BMKB 1501. Dipersilakan. Dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan satu kajian yang bertajuk implementasi pemeriksaan kesahan kandungan menggunakan kaedah penilaian pakar dan fasa penilaian modul latihan kecekapan membaca. Kumpulan yang turut bersama saya iaitu Yang Mulia Tuanku Aida Yohana binti Raja Mazurin, Anwar bin Muhammad Lin dan Muhammad Nur bin Muhammad. Bahagian pengenalan, terdapat pelbagai tujuan atau motif apabila membaca sesuatu bahan bacaan. Namun, secara khususnya, tujuan membaca adalah untuk memahami teks yang dibaca dan kandungan teks memberi makna kepada pembaca. Keupayaan membaca merupakan suatu kemahiran yang amat bernilai dan merupakan proses yang dinamik, iaitu memerlukan komunikasi yang aktif dan bermakna antara pembaca dengan penulis. Membaca juga dikatakan sebagai keupayaan seseorang mengecam bentuk visual dan menghubungkan antara bentuk dengan bunyi dan melalui pengalaman serta berupaya mentafsirkan maksudnya. Pemahaman bacaan bergantung pada gabungan dari segi pengetahuan bahasa, gaya kognitif dan pengalaman membaca. Menurut Roslan 2003, kemahiran berbahasa merupakan kemahiran asas yang amat penting dan perlu ditekankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Guru sebagai pelaksana kurikulum perlu mengambil berat tentang objektif kurikulum yang digubal bagi membolehkan hasrat kerajaan tercapai. Berdasarkan objektif dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa Melayu bagi kemahiran membaca, murid-murid diharapkan dapat membaca dan menggunakan pelbagai strategi dan teknik bacaan untuk memahami, menakul, menganalisis dan menilai maklumat bahan prosa, puisi dan grafik dengan kritis, reflektif, betul dan tepat. Penguasaan kemahiran membaca dan menulis merupakan antara elemen penting dalam KSSM Bahasa Melayu. Matlamat KSSM Bahasa Melayu adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan seharian. Sehubungan itu, guru-guru sewajarnya mempunyai kemahiran membaca bagi membolehkan guru-guru menguasai semua kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, menulis dan membaca. Seterusnya saya akan mengemukakan isu kajian yang difokuskan. Kemahiran dalam bahasa Melayu perlu dikuasai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Melayu, sama ada guru option atau bukan option. Bagi mencapai hasrat tersebut, modul berkaitan dengan kemahiran berbahasa dibangunkan. Modul latihan kecekapan membaca merupakan modul yang dibangunkan khusus untuk guru-guru bukan option bahasa Melayu di sekolah KTM. Modul ini dibangunkan berdasarkan hasil dapatan yang menunjukkan terdapat keperluan guru untuk meminimumkan masalah dan cabaran yang dihadapi oleh guru-guru bukan option bahasa Melayu. Seterusnya saya mengemukakan permasalahan kajian. Guru berperanan penting dalam menyampaikan isi pengajaran bagi setiap mata pelajaran yang dipertanggungjawabkan. Kebolehan dan kecekapan guru mengajar bukan hanya dipengaruhi oleh pedagogi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan atau asas kemahiran bahasa yang dikuasainya. Tidak keterlaluan dikatakan bahawa
Kemahiran bahasa ini berbeza antara guru option dan bukan option. Pemilihan guru bukan option untuk mengajar sesuatu mata pelajaran berdasarkan justifikasi dan kepercayaan oleh pihak pentadbir sekolah. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, terdapat 4 kemahiran yang difokuskan, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran ini bukan hanya perlu dikuasai oleh murid-murid, tetapi perlu dikuasai oleh guru-guru bahasa Melayu. Berdasarkan kajian rintis yang dijalankan terhadap guru-guru bahasa Melayu yang option dan bukan option, tahap atau kebolehan menguasai kemahiran tersebut belum mencapai tahap yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan. Sehubungan itu, modul kemahiran bahasa perlu dihasilkan bagi membantu guru-guru menguasai semua kemahiran bahasa tersebut. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui tahap kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan dalam modul kemahiran membaca untuk guru-guru bahasa Melayu. Manakala persoalan kajian pula adalah apakah tahap kesahan aspek kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan modul bagi kemahiran membaca untuk guru-guru bahasa Melayu. Metodologi kajian ini menggunakan kaedah kualitatif sepenuhnya. Penyelidikan kualitatif merupakan suatu penyelidikan yang menghasilkan dapatan bukan menggunakan kemudahan prosedur statistik atau kemudahan kuantitatif yang lain. Pattern menjelaskan penyelidikan kualitatif sebagai Western atau pemahaman yang simpatetik dan mendalam. Pendekatan Western adalah berdasarkan aplikasi kecerdasan kritikal kepada fenomena tanpa bergantung sepenuhnya kepada abstraksi representasi numerikal. Penyelidikan kualitatif menghasilkan data deskriptif yang merangkumi tulisan sendiri seseorang atau perkataan yang diucapkannya. Setiap penyelidikan kualitatif bertujuan untuk mengkaji fenomena secara mendalam dan melibatkan kajian interpretif mengenai suatu isu atau masalah yang melibatkan pengkaji menumpukan makna yang dibuat oleh subjek kajian. Dalam kajian ini, kaedah penilaian digunakan adalah penilaian panel pakar. Ya. Panel pakar dalam fasa ini dilakukan untuk melakukan penilaian pemeriksaan kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehan berdasarkan pandangan panel pakar. Penggunaan kaedah penilaian pakar dalam fasa ini selaras dengan saranan Ritchie dan Klein. Panel pakar diberi penerangan berkenaan modul latihan kecekapan membaca dan borang selidik penilaian kesahan, aspek bahasa dan kebolehgunaan bagi menilai modul latihan kecekapan membaca merupakan kaedah pemeriksaan kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan seperti yang disarankan oleh Chai dan Chen 2004. Seterusnya saya mengemukakan prosedur yang berkaitan dengan modul oleh panel dalam melaksanakan penilaian pakar terhadap pemeriksaan kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan modul latihan kecekapan membaca. Pengkaji telah mengenal pasti panel pakar berdasarkan kriteria awal yang ditetapkan dan mendapatkan persetujuan secara tidak rasmi melalui lisan dahulu. Seterusnya, selepas surat perlantikan diperolehi, pengkaji mengedarkan surat latihan pakar, borang soal sidik dan modul latihan kecekapan membaca kepada panel. Pakar diadakan semasa sesi penilaian dibuat secara bersama-sama di Teltra. Panel pakar telah memberi respon, komen, cadangan dan maklum balas pada ruang yang disediakan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan komen secara bertulis terhadap keseluruhan isi kandungan modul tersebut. Komen secara bertulis ini akan digunakan oleh pengkaji bagi menambah baik dan memantapkan lagi penggunaan modul latihan kecekapan membaca agar modul ini dapat digunakan dengan efektif dalam latihan membaca. Bagi sampel dan responden kajian, ciri-ciri sampel dalam fasa penilaian adalah berdasarkan kriteria pakar yang ditetapkan oleh
Sukolowski dan Hetman 2007. Panel pakar terdiri daripada 9 orang pensyarah dan guru-guru. Jumlah ini dipilih berdasarkan saranan Holinset dan Norwich 2007 yang menerangkan jumlah pakar yang diperlukan bagi pemeriksaan kesahan kandungan dalam 5 hingga ke 10 orang. Seterusnya tentang instrumen kajian. Instrumen yang digunakan untuk kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan modul latihan kecekapan membaca yang dibina berdasarkan kerangka standard bahasa Melayu atau KSBM. Borang soal studi ini telah menjalani proses kesahan muka dan kesahan kandungan oleh panel pakar. Bagi analisis data, data-data yang diperolehi dalam fasa penilaian ini dianalisis menggunakan kaedah Percentage Calculation Method atau PCM. Nilai yang diperolehi berdasarkan formula ini kemudiannya diubah ke dalam bentuk perpuluhan dengan 100% sebagai 1.00 dan 0% sebagai 0.00 menyerupai perkali korelasi. Nilai persetujuan pakar yang melebihi 70% dianggap mencapai tahap persetujuan baik sebagaimana yang disarankan oleh Siddiq dan Jamaluddin tahun 2005 dan Tuckman dan Wahid 1981. Seterusnya saya menerangkan tentang dapatan kajian. Proses penilaian kesahan kandungan modul latihan kecekapan membaca dilakukan melalui pemeriksaan kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan yang dilakukan oleh panel pakar bagi memastikan modul ini sesuai digunakan dalam kemahiran membaca guru-guru bukan option bahasa Melayu. Panel pakar yang dilantik terdiri daripada pensyarah-pensyarah di Institut Pendidikan Guru dan guru-guru KPM yang mempunyai kepakaran dalam bidang bahasa Melayu. Untuk makluman hadirin sekalian, video pembentangan terpaksa diberhentikan atas faktor tempoh masa pembentangan yang melebihi masa yang diperuntukkan. Kita teruskan dengan sesi soal jawab sekiranya ada soalan. Baiklah, sekiranya tiada, tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan pembentang ketujuh, Durgashini Anak Perempuan Murti dengan tajuk pembentangan masalah pembentukan struktur ayat dalam kemahiran menulis bahasa Melayu tahun 3. Dipersilakan. Saya ucapkan kepada ahli panel juri. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel juri. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Masalah Pembentukan Struktur Ayat dalam Kemahiran Menulis Bahasa Melayu tahun 3. Sebelum saya meneruskan pembentangan kajian saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Durgashini Anak Perempuan Murti dari IPG Kampus Bahasa Melayu, PISMP ambilan Jun 2018. Ini merupakan pengenalan kajian saya. Kemahiran menulis merupakan kemahiran asas yang amat penting dan perlu ditekankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Nur Azman Mahat berpendapat bahawa murid perlu mahir menulis kerana hampir semua kertas peperiksaan di negara ini memerlukan murid menjawab dalam bentuk tulisan dan ada juga yang memerlukan jawapan yang panjang lebar dalam bentuk ayat. Siti Baidura Kasiran dan Nur Jamila Rosli berpandangan bahawa binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama iaitu subjek dan predikat. Pernyataan masalah bagi kajian saya adalah Ibrahim Muhammad Al-Faqih menyenaraikan struktur ayat sebagai salah satu masalah yang dihadapi dalam penulisan. Kekurangan pengetahuan dan kekeliruan murid dalam penggunaan sistem bahasa menyebabkan murid lemah dalam penulisan. Kumpulan murid yang lemah ini tidak dapat menulis idea menggunakan struktur ayat yang betul. Objektif kajian saya adalah mengenal pasti masalah-masalah pembentukan
struktur ayat dalam Kemahiran Menulis Bahasa Melayu tahun 3. Terdapat 2 soalan kajian. Yang pertama, apakah masalah yang dihadapi dalam pembentukan struktur ayat dalam Kemahiran Menulis Bahasa Melayu tahun 3? Soalan kajian yang kedua adalah, adakah murid mendapati sukar untuk membentuk struktur ayat dalam Kemahiran Menulis Bahasa Melayu tahun 3? Ini merupakan kerangka konseptual bagi kajian saya. Saya memilih teori transformasi generatif untuk menganalisis data yang saya mengumpul menggunakan 3 kaedah, iaitu kaedah temu bual, kaedah pemerhatian dan kaedah analisis dokumen. Setelah saya dapat mengumpulkan ketiga-tiga data ini, saya dapat mengenal pasti masalah-masalah pembentukan struktur ayat dalam Kemahiran Menulis Bahasa Melayu tahun 3. Kita teruskan kepada metodologi mengumpulkan ketiga-tiga data ini, saya dapat mengenal pasti masalah-masalah pembentukan struktur ayat dalam Kemahiran Menulis Bahasa Melayu tahun 3. Kita teruskan kepada metodologi kajian. Reka bentuk kajian yang saya pilih adalah kualitatif. Pendekatan kajian yang saya menggunakan adalah kajian fenomenologi. Peserta kajian adalah persampalan bertujuan, iaitu saya memilih 3 orang murid tahun 3 dan seorang guru bahasa Melayu. Alat kajian yang digunakan untuk mengumpul data adalah senarai sema analisis dokumen, protokol temu bual secara berstruktur dan senarai sema pemerhatian. Kesahihan dan kebolehpercayaan kajian dipastikan menggunakan kaedah triangulasi, iaitu mengumpulkan data menggunakan 3 kaedah, iaitu data dokumen, data pemerhatian dan juga data temu bual. Prosedur penganalisisan data yang digunakan adalah analisis kandungan. Kita teruskan kepada metodologi kajian. Sebelum saya melaksanakan kajian, saya membina instrumen kajian terlebih dahulu. Saya membina 3 jenis instrumen kajian, iaitu senarai sema analisis dokumen, senarai sema analisis pemerhatian dan protokol temu bual. Setelah saya dapat membina 3 instrumen ini, saya mendapatkan pengesahan pakar untuk instrumen yang dibina. Saya mendapatkan pengesahan daripada 3 orang pakar, iaitu untuk pakar kandungan, pakar bahasa dan juga pakar kesahan muka. Setelah saya dapat pengesahan daripada pakar, saya membuat permohonan kebenaran menjalankan kajian, iaitu di sebuah sekolah rendah di sekitar bandar Sungai Petani. Setelah saya mendapat kelulusan daripada guru besar, saya memberi latihan bina ayat kepada murid tahun 3 dan juga saya melaksanakan pemerhatian semasa mereka membina ayat, dan seterusnya saya meneruskan dengan sesi temu bual bersama murid-murid tahun 3 yang dipilih dan juga bersama seorang guru bahasa Melayu tahun 3. Setelah saya mendapat menganalisis struktur ayat yang dibina oleh murid tahun 3, saya menulis nota lapangan berdasarkan pemerhatian yang dibuat. Kemudian, saya menghubung kait antara kedua-dua dapatan data sebagai rumusan awal. Seterusnya, saya melakukan transkripsi temu bual responden, iaitu seorang guru bahasa Melayu dan 3 orang murid tahun 3. Akhirnya, saya menghubung kaitkan 3 data yang diperoleh bagi membentuk satu dapatan. Ini merupakan dapatan kajian saya. Bagi soalan kajian pertama, iaitu apakah masalah yang dihadapi dalam pembentukan struktur ayat dalam Kemahiran Menulis Bahasa Melayu tahun 3. Bagi murid A, saya mendapati bahawa murid A tidak dapat membentuk frasa kerja dengan betul dan tidak meletakkan objek setelah diikuti oleh kata kerja transitif, dan ayat dibentuk oleh murid A adalah dikatakan sebagai ayat tergantung. Bagi murid B pula, ayat yang dibina oleh murid B susunan tidak betul dalam ayat yang dibina, dan ayat dibina tidak boleh dikategorikan sama ada dalam ayat susunan biasa maupun susunan songsang. Bagi murid C pula, murid C tidak dapat membentuk ayat pancangan dengan betul.
iaitu tidak dapat pancangkan ayat kecil ke dalam ayat Indo dengan betul. Dapatan kajian bagi soalan kajian kedua iaitu adakah murid mendapati sukar untuk membentuk struktur ayat dalam kemahiran menulis Bahasa Melayu tahun 3? Saya menemu bual bersama guru dan ini merupakan dapatan kajiannya. Guru menyatakan bahawa murid tidak dapat membezakan kata kerja transitif dengan kata kerja tak transitif. Ini mengakibatkan ayat yang dibina oleh murid dikatakan sebagai ayat yang tidak lengkap dan struktur ayatnya salah. Bukan semua murid mempunyai pengetahuan asas dalam membina ayat dan kebanyakan murid tidak dapat membuat pemeringkatan subjek dan predikat dalam ayat. Yang ini merupakan perkara asas yang perlu dikuasai oleh setiap murid. Murid mempunyai masalah dalam membentuk struktur ayat. Dapatan kajian bagi soalan kajian 2 berdasarkan temu bual yang saya lakukan bersama murid, saya mendapati murid keliru dengan kedudukan subjek dan predikat dalam ayat yang dibina. Mendapati sukar untuk membina ayat. Murid menyatakan mereka tidak dapat membina ayat dengan mudah dan mereka berasa lebih sukar dan mengambil masa yang lama untuk membina ayat. Dan murid juga tidak mengaplikasikan teknik membina ayat yang diajar oleh guru. Dan murid merujuk buku atau internet untuk membina ayat dan murid juga memerlukan bimbingan guru untuk membentuk struktur ayat. Ini merupakan kesimpulan kajian saya. Bagi soalan kajian 1 iaitu masalah pembentukan struktur ayat, dapat disimpulkan bahawa antara kesalahan struktur ayat yang sering dilakukan adalah seperti ayat gabungan yang tidak digabungkan dengan betul, ayat tergantung, dan ayat yang tidak betul susunannya dan unsur penerang dalam ayat pancangan salah strukturnya. Bagi soalan kajian kedua, tahap kesukaran untuk membentuk struktur ayat. Murid mendapati sukar untuk membentuk struktur ayat dalam kemahiran menulis Bahasa Melayu tahun 3. Faktor tahap pengetahuan murid mempengaruhi kesalahan struktur ayat yang dibuat. Ini merupakan implikasi kajian saya. Dari aspek pengetahuan sedia ada murid mengenai pembentukan struktur ayat masih kurang dan perlu meningkatkan tahap pencapaian murid. Dari aspek praktikal pula, guru perlu mengamalkan pendekatan pengajaran yang pelbagai dan menyeronokkan, menghasilkan inovasi atau teknik yang mampu membantu mengatasi masalah pembinaan struktur ayat. Dari aspek empirikal pula, kumpulan sasaran murid yang berbeza ada instrumen yang lengkap sebagai rujukan pada masa depan. Daripada kajian saya, pengaji yang akan mengkaji masalah yang sama pada masa depan boleh ambil instrumen-instrumen yang saya bina sebagai rujukan dan kumpulan boleh menggunakan kumpulan sasaran murid yang berbeza untuk kajian pada masa depan. Cadangan kajian adalah bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak PPD wajar melaksanakan pemantauan berkala ke sekolah untuk membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran kemahiran menulis, merangkap kursus atau bengkel yang bersesuaian untuk memantapkan penguasaan pengajaran kemahiran menulis dalam kalangan guru. Bagi pihak sekolah pula melaksanakan kelas tambahan dan bengkel-bengkel secara berterusan kepada murid dan menganjurkan program bengkel atau kursus pemantapan kemahiran menulis di sekolah. Bagi pihak guru pula, guru perlu mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan mengintegrasi penggunaan teknologi dalam pengajaran kemahiran menulis dan juga guru boleh mewujudkan pembelajaran berpusatkan murid dengan mengadakan tugasan berkumpulan. Akhirnya, cadangan bagi kajian lanjutan adalah boleh menggunakan pendekatan kajian tindakan. Melalui kajian tindakan, mereka dapat mencipta satu inovasi yang boleh mengatasi masalah pembentukan struktur ayat dan juga bagi kajian lanjutan boleh menggunakan kajian kuantitatif untuk mengutip data peserta kajian dalam jumlah yang banyak dan membuat satu generalisasi daripada hasil kajian. Dan bagi kajian lanjutan pula, pengkaji boleh melibatkan murid sekolah rendah di kawasan luar bandar kerana dalam kajian ini saya menumpukan kepada
murid-murid di kawasan bandar sahaja. Ini merupakan rujukan yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Yang itu saja daripada saya. Selesai sudah pembentangan ke-7, kita telah mendengar satu perkongsian yang sangat menarik dan sekarang kita buka untuk sesi soal jawab. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Jika tiada sebarang soalan, kita teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada Durgashini, anak perempuan Murti atas pembentangan sebentar tadi. Saya teruskan dengan pembentang ke-8, Encik Sufian bin Sulaiman dengan tajuk pembentangan implementasi pemeriksaan kesahan kandungan menggunakan kaedah penilaian pakar dalam fasa penilaian modul kecekapan bertutur. Dipersilakan. Implementasi pemeriksaan kesahan kandungan menggunakan kaedah penilaian pakar dalam fasa penilaian modul latihan kecekapan bertutur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sufian bin Sulaiman bersama rakan panel saya, Puan Ruziah binti Zainul Abidin, Puan Idawati binti Muin, Cik Asniza binti Zakaria dan Encik Muhammad Kashfi bin Jailani. Pengenalan. Modul latihan kecekapan bertutur merupakan modul yang dibangunkan khusus untuk guru-guru bukan option bahasa Melayu. Modul ini meminimumkan masalah dan cabaran yang dihadapi oleh guru-guru bukan option bahasa Melayu. Hal ini kerana kemahiran bertutur merupakan antara 4 kemahiran asas yang terkandung dalam kurikulum bahasa Melayu. Penilaian dalam kajian ini dilakukan bagi memastikan modul yang dihasilkan berpotensi mencapai standard pembelajaran yang telah ditetapkan serta relevan digunakan oleh guru-guru bukan option bahasa Melayu. Dalam pada masa yang sama, hasil penilaian pemeriksaan kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan dilakukan bagi proses penambahbaikan modul latihan kecekapan bertutur. Fasa penilaian merupakan fasa terakhir dalam PRP ataupun penyelidikan reka bentuk pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk menilai produk yang dihasilkan semasa fasa reka bentuk dan pembangunan. Fasa penilaian dalam PRP modul latihan kecekapan bertutur ini telah dilakukan menggunakan aspek kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan. Metodologi kajian ini pula dibahagikan kepada perbincangan berkaitan kaedah, prosedur, sampel, instrumen dan juga analisis data. Dalam pelaksanaan penilaian pakar terhadap pemeriksaan kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan modul latihan kecekapan bertutur telah dikenapasti oleh panel pakar berdasarkan kriteria awal yang ditetapkan dan mendapat persetujuan secara tidak rasmi melalui lisan. Setelah persetujuan diperoleh, pengkaji memohon surat pelantikan panel pakar daripada IPG Kampus Bahasa Melayu. Pengkaji mengedarkan surat lantikan pakar, borang soal selidik dan modul latihan kecekapan bertutur, mendengar, membaca dan menulis diedarkan kepada panel pakar semasa sesi penilaian dibuat di Teltrack Terengganu. Panel pakar telah memberikan respon, komen dan cadangan serta maklum balas pada ruang yang disediakan. Sampel dan responden. Panel pakar terdiri daripada 9 orang pensyarah dan guru cemerlang. Instrumen yang digunakan untuk kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan modul latihan kecekapan bertutur dibina berdasarkan kerangka standard bahasa Melayu. Manakala borang soal selidik ini telah melalui proses kesahan muka dan kesahan kandungan oleh panel pakar. Data-data yang diperolehi dalam fasa penilaian ini dianalisis menggunakan kaedah percentage calculation method. Berdasarkan formula ini, kemudiannya diubah dalam bentuk perpuluhan dengan 100% sebagai 1.00 dan 0% sebagai 0.00 menyerupai perkali korelasi.
Nilai persetujuan pakar yang melebihi 70% dianggap mencapai tahap persetujuan yang baik. Proses penilaian kesahan kandungan modul latihan kecekapan bertutur dilakukan melalui pemeriksaan kesahan kandungan, aspek bahasa dan kebolehgunaan yang dilakukan oleh panel pakar bagi memastikan modul ini sesuai digunakan dalam kemahiran bertutur guru-guru bukan option bahasa Melayu. Panel pakar yang dilantik terdiri daripada pensyarah-pensyarah di Institut Pendidikan Guru dan guru-guru cemerlang KPM yang mempunyai kepakaran dalam bidang bahasa Melayu. Dapatan kesahan modul. Panel pakar yang dilantik seramai 9 orang telah memberi maklum balas dan komen pada bahagian ini, iaitu penilaian kesahan kandungan dalam modul ini. Hasil daripada penilaian pakar, nilai kesahan kandungan modul latihan kecekapan bertutur, mendengar, membaca dan menulis dapat dilihat menerusi kesahan kandungan sebanyak 90% dan kesahan aspek bahasa dan kebolehgunaan sebanyak 90% juga. Dapatan komen dan pandangan panel penilai. Komen dan pandangan telah diberikan oleh panel penilai modul latihan kecekapan berbahasa guru bahasa Melayu bagi kemahiran bertutur. Secara keseluruhannya, komen ataupun pandangan yang telah diberikan menunjukkan bahawa modul berada pada tahap yang baik. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa komen dan pandangan yang perlu diberi perhatian bagi tujuan penambahbaikan modul. Dapatan kebolehpercayaan modul. Dapatan pengujian kebolehpercayaan berdasarkan objektif pembelajaran modul IPBL telah dijalankan ke atas pelajar menggunakan data Alpha Converge. Kesemua skor nilai perkali Alpha melebihi 0.70. Hal ini bermakna kebolehpercayaan modul kemahiran bertutur secara keseluruhannya adalah baik. Nilai perkali Alpha berkaitan dengan kebolehpercayaan aspek bahasa dan kebolehgunaan kemahiran bertutur ialah 0.91. Dapatan bagi keseluruhan kebolehpercayaan modul melebihi 0.90 menunjukkan bahawa modul latihan kecekapan berbahasa guru bahasa Melayu bagi kemahiran bertutur boleh diterima dan dipercayai untuk kegunaan pelajar. Sebagai rumusannya, modul latihan kecekapan berbahasa guru bahasa Melayu bagi kemahiran bertutur turut boleh dianggap sebagai modul yang lengkap kerana telah melalui kajian rintis bagi menentukan kesahan dan kebolehpercayaannya. Dalam pembinaan modul akademik, pengkaji-pengkaji sebelum ini turut melakukan ujian kesahan dan kebolehpercayaan bagi memastikan kandungan yang dihasilkan menepati keperluan dan boleh digunakan untuk kumpulan sasaran. Sekian, terima kasih. Sesi soalan jawab dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Jika tiada sebarang soalan, terima kasih diucapkan buat Encik Sufian atas pembentangan yang sangat menarik sebentar tadi. Hadirin sekalian, sampailah sudah kepada peserta terakhir untuk kajian ilmiah. Sama-sama kita menyaksikan video bertajuk Lakuan Bahasa dalam Merah Sangatlah Makna oleh saudara Muhammad Cik Majid. Dipersilakan. Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis. Sidang hadiri yang dihormati sekalian. Kini tibalah giliran saya membentangkan hasil kajian ilmiah saya yang berjudul Lakuan Bahasa dalam Merah Sangatlah Makna. Saya Muhammad bin Cik Majid dari IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu. Ingat tak lagi Merah Sangatlah Makna. Baik, kajian ini ialah kajian bahasa iklan. Iklan berasal dari kata bahasa Arab iklan yang bermaksud kabar yang disiarkan menurut Asma Haji Omar 2016. Menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2010 muka surat
564. Iklan bermaksud pemberitahuan untuk umum, orang ramai ataupun syarikat. Iklan ini sebenarnya salah satu wahana ataupun medium untuk sesuatu produk yang dipasarkan. Tujuan iklan dibuat adalah untuk merujuk ataupun menambat hati pengguna, di samping untuk melariskan produk ataupun hasil keluaran sesuatu syarikat. Iklan bukan sahaja menarik dari segi visual dan penampilan, malah iklan juga menarik dari bagi kata-kata. Sungguh menarik iklan itu. Baik, seterusnya pernyataan masalah. Menurut Asmah Haji Omar, fungsi bahasa ialah menyampaikan mesej untuk digunakan dalam iklan harus mempunyai pelbagai strategi yang membawa ke arah pengaruh yang positif. Sementara Kamarudin Husin 1995 berkata, iklan yang baik bertujuan mengubah sikap pengguna dan mempengaruhi mereka membeli atau melanggan sesuatu barangan yang diperkenalkan. Jadi struktur ayat dalam iklan ialah pendek dan banyak menggunakan ayat-ayat tunggal. Banyak menggunakan ayat tunggal di samping menggunakan ungkapan atau istilah yang stylish, yang pelbagai. Jadi penggunaan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna seperti kaedah umpan, kaedah kezaan, doa dan sebagainya. Dan hadirin yang dihormati sekalian, objektif kajian saya pada kali ini ialah memfokuskan penggunaan bahasa dalam penyebaran iklan kepada masyarakat dan memfokuskan aspek peristiwa bahasa yang terdapat dalam iklan. Soalan kajiannya pula ialah sejauh manakah penggunaan bahasa dalam iklan dapat memberitahu atau kepada pengguna pemasaran sesuatu produk. Yang kedua, apakah lakuan bahasa yang terdapat dalam iklan terpilih itu? Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kita teruskan pula dengan daftar kajian. Okey, daftar kajian saya ialah dari YouTube, seperti yang tertera pada slide, yang berdurasi selama 1 minit 10 saat. Seterusnya, konsep yang mendukung pada kajian saya ini ialah konsep lakuan bahasa. Dalam konsep lakuan bahasa ini terdapat 3 kata ataupun 3 konsep yang harus kita fahami. Yang pertama ialah lokusi, yang kedua ialah ilokusi dan yang ketiga perlokusi. Seterusnya, apa yang dikatakan lakuan bahasa? Baik, konsep lakuan bahasa, sudah hadirin. Lokusi tadi berfungsi sebagai memberitahu sesuatu yang tertumpu pada prosesi ayat yang diucapkan. Ilokusi berfungsi bergantung pada niat dari ayat yang diujarkan, sama ada ayat permintaan, ayat pemujukan, ayat marah dan lain-lain. Manakala perlokusi berfungsi sebagai reaksi atau tindak balas dari lokusi. Ilokusi dan tindak balas bergantung kepada tahap pemahaman pendengar. Dalam lakuan bahasa ini, saya meletakkan lakuan bahasa Austin, lakuan bahasa Austin, lakuan bahasa Bush dan Hanish, dan yang terakhir ialah lakuan bahasa Asmah Haji Omar. Baik, dalam lakuan bahasa Austin menggariskan 5 kategori, iaitu keputusan, penguasaan, perjanjian, tabiat kebiasaan dan tanggapan. Manakala lakuan bahasa Searle telah meletakkan 5 kategori juga, iaitu permintaan, arahan, perjanjian, ekspresif dan pengisytiharan. Sementara lakuan bahasa Bush dan Hanish dengan meletakkan 4 kategori, iaitu pengumuman,
arahan, menjanjikan, pengakuan dan pengakuan. Manakala lakuan bahasa Asmah Haji Omar dalam bukunya Wacana, ada 6 kategori. Yang pertama ialah penyampaian maklumat, seterusnya permintaan maklumat, diikuti pembangkitan perkara, seterusnya penyampaian pendapat, seterusnya permintaan tindakan dan terakhir penyampaian cadangan. Baik, dapatan seterusnya ialah berdasarkan lakuan bahasa oleh Asmah Haji Omar. Kesemua 6 lakuan bahasa yang terdapat dalam kategori lakuan bahasa Asmah terdapat dalam kajian yang berdurasi 1 minit 10 saat ini. Pendeknya tetapi berkesan iklan itu dengan kesemua kategori yang dinyatakan tadi. Penyampaian secara sederhana malah berjaya menarik daripada pelbagai sudut. Kesemua lakuan bahasa telah dihuraikan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kita masuk pula kepada dapatan kajian. Sebagaimana yang kita tahu bahawa komunikasi berlaku di mana-mana sahaja di sekeliling kita. Komunikasi secara mudahnya bermaksud proses pemindahan makna, iaitu maklumat, idea, pengetahuan, persefahaman, lambang-lambang lain dari sumber atau penyampai kepada penerima melalui saluran-saluran tertentu dengan harapan mewujudkan persefahaman. Ini dijelaskan oleh Hashim Rahman et al. 2002 surat 55. Baik, seterusnya tujuan komunikasi antara penutur dan pendengar ialah saling memahami satu sama lain, kemudian menjalinkan hubungan, mempengaruhi serta membantu dan berseronok, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah Hassan dan Ainul Muhammad 2005. Seterusnya dari komunikasi ini terbinalah lakuan bahasa. Sidang hadirin yang dihormati, kita masuk pada bahagian terakhir, iaitu bahagian penutup. Menurut Asmah, iaitu cara memahami dan tindak balas, maka bahasa yang digunakan dalam iklan ini sangat tepat. Dan kajian ini dapat menunjukkan pemahaman berkenaan. Itulah yang dinamakan lakuan bahasa. Di samping itu, kajian bahasa iklan ini boleh digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Sebab keupayaan berfikir dan bertindak, membuat keputusan oleh murid dapat mengukur sejauh mana mereka memahami berdasarkan perlokusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya orang Zulai ni tu ada nama kan dia pergi. Tak surat Sabadah tak security. Telah kita dengar sebentar tadi. Zulai ni surat Sabadah. Mungkin ada soalan yang boleh dapat boleh IPG ke customer visit. Tapi tak tahu gimana. Tapi cara tak endorse. Yalah. Sekiranya tiada, maka dengan itu terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Cik Majid. Sidang maya yang dimuliakan, umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama berkayuh dah sampai ke muara, umpama memanjat dah sampai puncak, umpama berlayar sau di labuh. Dengan pembentangan itu tadi, maka berakhir sudah sesi pembentangan menerusi saluran ini. Entah sirih salah sorong, entah kata salah tutur. Terimalah salam santun, salam maaf, salam ampun. Bagi pihak penganjur, kami ingin memohon maaf andai terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi pembentangan dijalankan. Kami juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pembentang yang telah memberikan kerjasama yang amat baik semasa sesi pembentangan dijalankan. Jangan lupa untuk mengisi borang penilaian program dan borang LAMPT 1103 yang dipaparkan di ruang komen. Itu saya ingin meminta kerjasama para hadirin untuk membuka kamera bagi sesi bergambar.
Tak apa, boleh buka. Saya baru habis mesyuarat. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat. Assalamualaikum. Majlis bersurai.